Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Mas Nora binti Haji Sepikun daripada Politeknik Port Dickson akan membentangkan tajuk kajian hubungan antara kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi pengarah dengan komitmen terhadap perubahan organisasi dalam kalangan pensyarah politeknik. Kajian ini dijalankan bersama-sama dengan Dr. Rusmilawati binti Abdul Rahman. Pengenalan bagi kajian ini, kesan pandemik COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 telah memberi kesan kepada ekonomi dunia, tidak terkecuali kepada negara kita Malaysia. Sehubungan itu, dalam RMK12 memfokuskan pendekatan baharu yang membawa perubahan yang menyeluruh. Antaranya adalah menjana pemulihan ekonomi yang mampan. Dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi, antaranya memerlukan pelibatan pelbagai pihak industri. Bagi menyokong hal ini, antara fokus pembangunan utama adalah pembangunan modal insan berkualiti dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi kehendak industri yang diperlukan. Politeknik sebagai institusi pendidikan dan latihan teknik dan vokasional menjadi penyumbang ke arah inisiatif penambahbaik dan memperkukuhkan ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang dikenali juga sebagai PLTV dalam melahirkan pekerja teknikal mahir memenuhi kehendak industri IR 4.0. Masalah kajian. Yang pertama, transformasi pendidikan dan latihan teknik dan vokasional PLTV merupakan satu tugas yang kompleks menuntut komitmen semua pihak. Terdapat keperluan kritikal bagi Malaysia, bagi Politeknik selaku penyedia PLTV untuk meningkatkan daya saing dan usaha selaras strategi transformasi PLTV. Untuk yang kedua, untuk kekal berdaya saing, pengarah sebagai pengurus perubahan perlu mewujudkan infrastruktur yang fleksibel yang seharusnya membawa organisasi ke arah tahap prestasi yang lebih tinggi. Di sini peranan pengarah sangat penting dalam merancang perubahan organisasi. Yang ketiga, organisasi yang mengalami perubahan pesat boleh menyumbang kepada kelesuan emosi ahli organisasi dan boleh mengakibatkan mereka kurang bermotivasi, tertekan, hilang tumpuan, kurang berdedikasi dan berkomitmen. Kegagalan perubahan organisasi tersebut selalunya disebabkan oleh kekurangan komitmen dan motivasi pekerja. Yang keempat, komitmen pengajar dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan kepimpinan pemimpin. Sebagai contoh, jika di Politeknik, komitmen pensyarah dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan kepimpinan pengarah. Kepimpinan transformasi lebih sesuai diamalkan dalam konteks perubahan pendidikan. Penyelidikan yang terhad iaitu kajian mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi terhadap komitmen perubahan organisasi dalam konteks melaksanakan transformasi PLTV khususnya di Politeknik. Objektif kajian. Terdapat dua objektif bagi kajian ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi pengarah serta komitmen perubahan organisasi dalam kalangan pensyarah. Objektif yang kedua, mengenal pasti hubungan antara kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi pengarah dengan komitmen perubahan organisasi dalam kalangan pensyarah Politeknik. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kajian tinjauan. Populasi kajian seramai 375 orang pensyarah yang diambil daripada Politeknik yang berada di zon selatan, iaitu salah satu Politeknik di dalam Negeri Sembilan. Berdasarkan jadual Craigie and Morgan, sampel kajian adalah seramai 190 orang pensyarah. Instrumen kajian adalah soal sidik yang mengandungi 4 bahagian. Bahagian A, bahagian demografik, bahagian B,
kecerdasan emosi pengarah yang menggunakan Wong and Law Intelligence Scale. Bahagian C, kepimpinan transformasi pengarah yang menggunakan Principal Leadership Questionnaire. Bahagian D, merupakan komitmen terhadap perubahan organisasi pesyarah menggunakan komitmen to change scale. Okey, untuk menganalisa hasil kajian ini menggunakan statistik deskriptif, menggunakan SCORMIN, pembeli ubah. Yang kedua, bagi melihat hubungan menggunakan statistik inferensi, iaitu analisis korelasi Pearson yang melihat hubungan antara pembeli ubah. Bagi dapatan dan analisis dan dapatan bagi tahap kecerdasan emosi pengarah politeknik, terdapat 4 dimensi yang dilihat, yang mana kesemua 4 dimensi memperolehi skor min berada pada tahap tinggi, kecuali penilaian emosi orang lain mempunyai skor min tahap sederhana. Secara keseluruhan, tahap kecerdasan emosi pengarah adalah berada pada tahap yang tinggi. Bagi tahap kepimpinan transformasi pengarah politeknik, terdapat 8 dimensi yang diukur, di mana secara keseluruhan tahap kepimpinan transformasi pengarah adalah berada pada aras yang tinggi, walaupun dimensi menyediakan sokongan secara individu, mengukuhkan budaya kolej, menyediakan rangsangan intelektual dan membangunkan struktur kolaborasi berada pada tahap sederhana. Seterusnya, tahap komitmen terhadap perubahan organisasi pesyarah. Terdapat 3 dimensi yang diukur, di mana bagi komitmen normatif terhadap perubahan, komitmen efektif terhadap perubahan memperolehi skor min yang tinggi, manakala komitmen berterusan terhadap perubahan memperolehi skor min sederhana. Secara keseluruhan, tahap komitmen terhadap perubahan organisasi pesyarah adalah berada pada tahap yang tinggi. Bagi melihat hubungan antara kecerdasan emosi pengarah dengan komitmen perubahan organisasi dalam kalangan pesyarah politeknik, hubungan bagi pembeli ubah kecerdasan emosi dengan komitmen terhadap perubahan organisasi memperolehi koefisien correlation 0.87, di mana menunjukkan kekuatan hubungan yang tinggi, yang kuat. Okey. Bagi hubungan pembeli ubah kepimpinan transformasi dengan komitmen terhadap perubahan organisasi memperolehi koefisien correlation 0.51, juga menunjukkan hubungan yang kuat. Dengan analisa ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan kuat antara kecerdasan emosi pengarah dengan komitmen perubahan organisasi pesyarah dalam melaksanakan transformasi PLTV. Perbincangan. Okey, dari segi kecerdasan emosi pengarah, tahap kecerdasan emosi pengarah adalah tinggi. Pengarah mempunyai kebolehan yang tinggi untuk memahami dan menyatakan emosi dirinya secara baik dan berkesan. Berkemampuan menggunakan emosi ke arah membina prestasi diri serta membantu dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Dari segi kepimpinan transformasi pengarah, pengarah mengamalkan kesemua dimensi transformasi dengan baik dalam melaksanakan transformasi PLTV, dan secara keseluruhan tahap kepimpinan transformasi pengarah adalah tinggi. Walau bagaimanapun, amalan menyediakan sokongan secara individu, mengukuhkan budaya kolej, menyediakan rangsangan intelektual dan membangunkan struktur kolaborasi kurang diberi penekanan oleh pengarah dan berada pada tahap sederhana. Komitmen terhadap perubahan organisasi pesyarah. Pesyarah memberikan komitmen terhadap perubahan organisasi yang tinggi dalam melaksanakan transformasi PLTV di Politeknik. Pesyarah mempunyai keinginan, rasa tanggungjawab dan pemikiran yang positif mendorong mereka kepada tindakan-tindakan dirasakan perlu untuk melaksanakan transformasi PLTV. Bagi kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi pengarah terhadap komitmen perubahan organisasi pesyarah,
Komitmen pensyarah melaksanakan perubahan organisasi cenderung meningkat apabila kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi pengarah juga meningkat. Kesimpulan, kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi pengarah saling berkait dalam mempengaruhi komitmen terhadap perubahan organisasi pensyarah Politeknik Port Dickson. Kecerdasan emosi yang dipupuk dengan baik dan amalan kepimpinan transformasi pengarah yang berkesan memacu komitmen pensyarah yang tinggi dalam melaksanakan perubahan organisasi melibatkan transformasi PLTV. Kecerdasan emosi perlu dibangunkan dalam diri pengarah dan amalan kepimpinan transformasi sentiasa dipraktikkan secara berkesan supaya pensyarah-pensyarah memberikan komitmen yang tinggi bagi menjayakan agenda transformasi PLTV. Cadangan, hasil kajian ini tidak boleh digeneraliskan kepada politeknik atau institusi lain memandangkan hanya dijalankan di sebuah politeknik sahaja. Oleh itu, kajian diperluaskan dengan melibatkan populasi dari politeknik seluruh Malaysia. Manakala kaedah kajian boleh digabungkan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Sekian sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Terima kasih.